Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah 10 Julai 2023 akan berlintas langsung ke Sarawak dan Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa hukuman mati di negara ini masih wujud, memandangkan kerajaan hanya memansuhkan hukuman mati mandatori. Justru Perdana Menteri menegaskan tidak perlu khawatir akan berlaku peningkatan kes jenayah susulan penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023. Tapi di pemansuhan automatik mandatory, maknanya yang nak putuskan itu hakim. Bukan kalau undang-undang ni maknanya kalau dia ada dadah mesti hukum mati. Itu dia. Tak ada. Hukum itu masih ada. Hukum gantung masih ada. Tapi tidak diputuskan dalam undang-undang automatik, tapi harus didengar oleh hakim. Saya ingat lebih adil. Kadar allowance kursus anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dinaikkan daripada RM5 kepada RM40 sehari berkuat kuasa 1 Julai lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata penambahan kadar allowance itu memanfaatkan lebih 10,000 sukarelawan APM dengan implikasi kewangan RM1.8 juta setahun. Setakat ini antara penambahbaikan segera yang telah kita putuskan adalah melihat kepada kadar allowance kepada anggota sukarela bagi mengikuti kursus. Untuk makluman sejak tahun 1970, kadar allowance untuk anggota sukarela APM mengikuti kursus hanyalah pada kadar RM5 sehari sejak tahun 1970. Atas sebab itu kita telah menyimak dan kita telah bersetuju untuk meningkatkan kadar allowance tersebut serta-merta bermula berkuat kuasa pada bulan Julai ini daripada kadar RM5 kepada RM40 sehari. Menurut Datuk Armizan, pihaknya juga sedang melihat keperluan untuk mewujudkan perjawatan kontrak dalam APM bagi memperkasa peranan agensi tersebut di samping memperkukuh fungsi APM kepada jawatankuasa bencana di peringkat negeri dan daerah. Tempoh 3 bulan diberi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK untuk mengusahakan koordinasi di antara beberapa agensi berkaitan bagi membendung gejala dadah. Bagi tujuan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pihaknya terlibat perlu bekerjasama merangka menyusun inisiatif atau program yang efektif dan bermanfaat. Jelasnya, statistik anggaran jumlah penagih dadah meningkat kepada 1.09 juta orang dengan 1.05 juta adalah lelaki dan 15,696 wanita. Lebih menjadikan daripada jumlah itu, seramai 328,640 orang berumur antara 15 hingga 29 tahun. Jelasnya, dapatan satu kajian oleh pihak UKM pada tahun 2020 menunjukkan bagi setiap 100 belia di negara ini, 6 orang mengaku pernah mengambil dadah, manakala 4 orang mengaku masih aktif pada tempoh kajian dijalankan. 31 projek perumahan swasta sakit berjaya dipulihkan sepanjang Mei lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ia melibatkan 3,299 unit bernilai RM1.66 bilion. Daripada jumlah berkenaan, 28 projek telah mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan CCC, manakala 3 lagi mengikut kemajuan yang dirancang. Lancarkan bagi tahun 2023, 149 projek yang kita berjaya lancarkan itu nilaiannya mencecah RM15.2 bilion. Beliau yang mempengerusikan pasukan khas, projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai turut mengenal pasti 124 projek lewat, 471 sakit serta 112 terbengkalai sehingga Mei lalu. Bilangan penganggur terus menurun pada Mei 2023 kepada 584.6 ribu orang dengan kadar pengangguran 3.5%. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, tenaga buruh semakin baik pada Mei apabila terus menunjukkan momentum pertumbuhan yang stabil.
Momentum pertumbuhan stabil itu dicerminkan oleh peningkatan bilangan tenaga buruh berikutan pertambahan dalam bilangan penduduk bekerja. Tenaga buruh dijangka berkembang pada kadar sederhana dalam beberapa bulan yang akan datang berikutan kedudukan ekonomi global yang tidak menentu. Sebelum ke perkembangan lain, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Khairuddin Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan imej gemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Dan dapat diperhatikan keadaan cuaca lembap sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia kecuali keadaan tiada hujan di negeri Perlis, di bahagian selatan negeri Selangor, barat negeri Sembilan, Melaka dan juga di barat Johor. Di lain-lain kawasan melibatkan bahagian utara dan pantai timur ini, keadaan hujan dilihat boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti, manakala di bahagian pedalaman Pahang juga di bahagian timur negeri Johor ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Menjelang esok pagi pula, satu garis badai dijangkakan boleh terbentuk di sepanjang perairan Selat Melaka ini, yang mana ianya boleh memberi kesan keadaan cuaca hujan di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, dari pesisir pantai negeri Perlis sehinggalah ke negeri Johor. Tinjauan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan keadaan cuaca lembap juga sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat, Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah. Keadaan cuaca lembap yang berlaku di negeri Sabah ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam saja lagi, manakala di negeri Sarawak ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Menjelang esok pagi pula, keadaan cuaca lembap dijangkakan boleh berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak, melibatkan bahagian Kapit dan juga Miri, juga di sepanjang pesisir pantai negeri Sarawak. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairuddin Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua maut dalam naas membabitkan sebuah bas dan sebuah kereta di kilometer 285.5 Lebuh Raya Plus berhampiran nilai kira-kira pukul 5 pagi tadi. 7 lagi dilapor parah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan menyatakan kemalangan melibatkan 22 mangsa. Mangsa meninggal dunia, pemandu bas dan penumpang wanita warga Indonesia. 13 mangsa cedera ringan dibawa ke unit kecemasan Hospital Tuanku Jaafar Seremban, manakala 2 mangsa yang menaiki kereta selamat. Bas pelancong tersebut dalam perjalanan dari Singapura menuju ke Kuala Lumpur. Punca kemalangan masih disiasat. Proses pembersihan dan kerja pengalihan di lokasi kemalangan selesai sepenuhnya kira-kira pukul 10.15 pagi. Kemalangan menyebabkan trafik sesak teruk lebih 6 km. Pekebun kelapa sawit dipenjara 8 tahun dan sekali sebatan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Kota Tinggi kerana merompak warga emas di Felda Air Tawar 4 awal bulan ini. Tertuduh Nazri Muhammad Mokhtar membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Haidar Farizal Abu Hassan.
Mengikut pertuduhan, bapa 4 anak itu dituduh merompak seutas gelang tangan emas sehingga mendatangkan kecederaan terhadap seorang warga emas berusia 60 tahun. Kesalahan dilakukan di Felda Air Tawar 4, Kota Tinggi pada 2 Julai lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan dalam kurungan Akta 574 memperuntukkan penjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebatan. Hakim memerintahkan hukuman dilaksana bermula dari tarikh tangkapan. Hanya disebabkan hutang RM20, 4 lelaki yang terlibat pergaduhan ditahan polis di Taman Megah, Pontian, Johor. Jelas Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Shofi Taib, pergaduhan berlaku di kawasan Loji Kumbahan petang semalam. Kesemua suspek warga tempatan yang diberkas berumur lingkungan 22 hingga 50 tahun cedera ringan dalam insiden itu. Turut dirampas sebatang paip yang digunakan dalam pergaduhan. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kongres Kesatuan Pekerja Perkhidmatan Awam QPEX menyambut baik syur penelitian semula skim gaji perkhidmatan awam yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Menurut Timbalan Presiden 2 QPEX, Azman Shah Abdul Rahman, pertimbangan itu wajar dibuat selepas mengambil kira skim sedia ada gaji penjawat awam ketika ini. Dan kita sangat-sangat menyokong dan mengalu-alukan cadangan dan daripada Yang Amat Berhormat itu supaya dia adakan satu pasukan untuk mengkaji semula sistem itu, dan kita juga berharap supaya pihak kita juga dilibatkan bersama dengan pasukan berkenaan. Tambahnya, QPEX juga mencadangkan 8 penambahbaikan skim gaji untuk penjawat awam. Antara yang dicadangkan dalam kajian skim baru itu, kenaikan gaji tahunan KGT ditambah baik kepada RM180 setahun, kenaikan pangkat kumpulan pelaksana berasaskan tempoh perkhidmatan daripada 13 tahun kepada 10 tahun dan 8 tahun bagi kenaikan kali kedua. Syur penelitian semula skim gaji perkhidmatan awam itu dibuat selepas mempertimbangkan tiada kenaikan diberikan bagi suatu jangka masa yang agak lama. Jalan pintasan dari persimpangan Alor Gajah Lama ke Taman Murai Jaya di Durian Tunggal Melaka dijangka dapat mengurangkan kesesakan trafik sehingga 60% terutama pada waktu puncak. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, jalan pintasan itu dibina dengan kos RM8.6 juta menggunakan peruntukan kerajaan negeri. Beliau berkata jalan pintasan berkenaan yang dibina pada 7 Julai 2020 dan siap hari ini mempunyai sebuah jambatan. Turut dinaik taraf 2 persimpangan lampu isyarat. Ia membabitkan 2 persimpangan utama iaitu persimpangan Durian Tunggal dan persimpangan Padang Keladi. Jadi dengan jalan pintas ini dapat menjimatkan masa untuk mereka-mereka yang bekerja di pusat bandar melalui jalan ini. Dengan pengguna jalan pintas ini dapat menjimatkan masa lebih kurang 10 minit. Jalan ini panjangnya hanya 750 meter tetapi memberikan kesan yang besar terhadap masyarakat setempat dalam menguruskan kehidupan mereka untuk bekerja di dalam kawasan-kawasan pusat bandar di sebelah air keruh. Beliau ditemui selepas merasmikan jalan pintasan berkenaan. Hadir sama Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi. Dalam pada itu katanya, kerajaan negeri sedang bekerjasama dengan Jabatan Kerja Raya JKR Melaka bagi melaksanakan kajian kesesakan membabitkan lebuh Alor Gajah Melaka Tengah Jasin, lebuh AMJ dan lebuh Sungai Udang, paya rumput, air keruh, lebuh SPA bagi menyuraikan trafik. Kerajaan Negeri Melaka komited menyelesaikan permasalahan serangan babi hutan dan kera liar yang menjejaskan hasil pertanian masyarakat. Sebanyak RM1.9 juta diperuntukkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Melaka bagi menyediakan 316 perangkap. Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, perangkap itu akan diletakkan di setiap Dewan Undangan Negeri DUN. Saya pun minta Jabatan Perhilitan mesti bekerjasama dengan penduduk setempat melalui JEPRON. Sebab perangkap-perangkap yang dipasang ni mestilah tengok tempat lokaliti mana. Dan dia tak boleh pasang dalam tempoh yang lama. Letak perangkap tu sebulan dekat situ akhirnya tak berkesan. Mungkin kita minta
Perhilitan akan hantar perangkap di lokaliti hotspot tu, maka setelah 2 minggu kita akan review balik. Mungkin hasil tangkapan tu dah berkurangan, maka ia perlulah dialihkan ke tempat-tempat yang lain. Setakat ini, Perhilitan menerima lebih 1,500 aduan berkaitan gangguan haiwan liar itu dengan laporan tertinggi di kawasan daerah Alur Gajah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Perangkap Hidupan Liar bagi Program Basmi Musuh Tanaman Kerajaan Negeri Melaka di Pusat Pendidikan Biodiversiti Tanjung Tuan, Melaka. Peminat bola sepak tempatan di media sosial mendesak FAM dan MFL mengenakan hukuman lebih berat terhadap Johor Darul Takzim JDT susulan isu menyalakan suar di stadium. Desakan hukuman denda pemotongan mata dan bermain tanpa kehadiran penonton susulan tindakan segelintir penyokong Harimau Selatan yang membakar suar di dalam Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada aksi Liga Super menentang Negeri Sembilan Sabtu lalu. Peminat menyifatkan tindakan itu sebagai tidak menghormati MFL selaku badan pentadbir Liga Malaysia dan mencabar FAM sebagai badan induk bola sepak negara. Tindakan menyalakan suar itu berlaku kira-kira 48 jam selepas FAM mengenakan denda RM120,000 terhadap JDT Khamis lalu susulan penyokongnya membuat kesalahan berkenaan pada 3 perlawanan Liga Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim musim ini. Menyalakan suar melanggar peraturan penganjuran perlawanan dan bertentangan dengan artikel 70.1 Kod Tata Tertib FAM. Antara fokus negeri di bawah bayu, kawasan pelindungan warisan Kepulauan Penyu kerjasama Malaysia-Filipina. Putirannya terus sahaja bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Baik, sahih. Kerjasama antara Malaysia dan Filipina menerusi pewujudan kawasan pelindungan warisan Kepulauan Penyu TIHPA telah berjaya meningkatkan usaha memelihara dan melindungi populasi penyu di rantau ini. Ia merupakan yang pertama diwujudkan di dunia bagi kawasan perlindungan rentas sempadan untuk penyu laut. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Christina Liew berkata sejak kerjasama rentas sempadan ini diwujudkan pada Mei 1996, banyak pencapaian telah dihasilkan. Ini termasuk di Taman Laut Pulau Penyu, merangkumi perairan Pulau Selingan, Gulisan dan Bakungan Kecil yang mana kira-kira 21,930,000 anak penyu telah dilepaskan semula ke laut sejak 1979 sehingga Mac lepas. Datuk Christina berucap merasmikan persidangan TIHPA 2023 secara maya di Kota Kinabalu. Bagaimanapun beliau berkata di sebalik pewujudan TIHPA, penyu laut masih menghadapi pelbagai ancaman seperti kehilangan habitat, pencemaran, perubahan iklim maupun amalan tidak mampan seperti pengambilan telur dan daging penyu. Justru tindakan segera seperti dipersetujui dalam perjanjian kedua-dua negara perlu diambil selain meningkatkan usaha memelihara dan melindungi populasi penyu. Mengenai persidangan dihadiri 200 peserta dari kedua-dua negara ini, Datuk Christina berharap ia menjadi platform perkongsian data pemeliharaan penyu bukan sahaja dalam TIHPA, malah melibatkan negara mempunyai data saintifik penghijrahan penyu. Badan bukan kerajaan NGO di negeri ini digesah terus memain peranan membantu meningkat kesedaran komuniti mengenai penyakit thalassemia. Ia termasuk mendekati golongan ibu bapa bagi memberi pengetahuan jelas mengenai penyakit genetik berkenaan. Antara NGO aktif ialah Persatuan Thalassemia Sabah dengan keahlian dalam Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS, sebuah badan berkanun di bawah selian Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR. Pembantu Menterinya Datuk Flovia Ng berkata, mengikut laporan pendaftaran thalassemia Malaysia pada November 2018, negara ini mempunyai 7,984 pesakit thalassemia. 1,814 kes atau lebih 20% daripadanya direkodkan di negeri ini yang merupakan jumlah tertinggi seluruh negara. Sabah juga mencatat kelahiran bayi berpenyakit thalassemia serius tertinggi iaitu 300 bayi sepanjang 2011 hingga 2018. Datuk Flovia berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Thalassemia peringkat pedalaman di Tenom.
Tambahnya, penglibatan pelbagai pihak menyampaikan mesej yang betul, sangat penting dan dalam masa sama dapat membantu keluarga pesakit khususnya daripada golongan B40 untuk menghadapi cabaran penyakit berkenaan. Akademi Al-Quran dan Taranum antara inisiatif dilaksana Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan ke arah melahirkan qari dan qariah bermutu dalam bacaan Al-Quran. Ia sekaligus dapat mempersiapkan mereka agar berupaya bertanding di peringkat yang lebih tinggi. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri memberitahu terdapat seramai 40 pelajar Akademi Al-Quran dan Taranum dibimbing guru berpengalaman. Dan ini adalah julung-julung kali yang dianjurkan. Sudah tentu Biro Agama Dun Lumadan ini ada paradigmanya untuk memperhebatkan mutu bacaan ini dengan Akademi Al-Quran dan Taranum ini. Ini adalah usaha mereka untuk supaya dapat melahirkan qari dan qariah yang mempunyai mutu bacaan yang diharapkan untuk dipertandingkan di peringkat daerah dan di peringkat negeri. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Akademi Al-Quran dan Taranum peringkat Zon Gadong di Beaufort. Menurut Datuk Ruslan, program ini akan diperluas ke zon lain di daerah Beaufort bagi membuat persiapan dan pemilihan qari dan qariah terbaik untuk kepertandingan peringkat daerah. Sementara itu, dalam majlis berasingan, beliau turut merasmikan seminar penerapan nilai murni, Majlis Tilawah Al-Quran dan Festival Nasyid Anjuran Jabatan Kesihatan Negeri dengan kerjasama Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah (PERKIPS). Ia diadakan bagi memilih wakil qari, qariah dan kumpulan nasyid ke pertandingan peringkat Kementerian Kesihatan pada Ogos ini di Terengganu. Pejabat Parlimen Kalabakan akan mewujudkan program tuisyen rakyat tahun ini dalam usaha membantu pelajar kurang berkemampuan mendapat akses pendidikan tambahan. Ahli Parlimennya Datuk Andi Muhammad Suryandi Bandi berkata, sebagai permulaan seramai 50 pelajar B40 akan mendapat manfaat. Program berkenaan akan dilaksana dengan kerjasama sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti di sekitar kawasan Parlimen ini. Ia menyasarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM ke arah melahirkan modal insan berkualiti yang dapat menyumbang bakti kepada negara dan daerah ini pada masa akan datang. Kita mau mewujudkan satu ekosistem pembelajaran yang cemerlang. Jadi kita sebagai pemimpin setempat kena ambil peranan. Jadi salah satu inisiatif kita selain daripada majlis apresiasi ini untuk memberikan pengiktirafan, kita juga akan buat program tuition untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan pada golongan B40. Datuk Muhammad Suryadi yang juga pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan ditemui pemberita dalam Majlis Apresiasi Pelajar Parlimen Kalabakan di Tawau. Ujarnya lagi jumlah pelajar bagi program tuisyen rakyat akan dipertingkat pada masa hadapan mengikut kesesuaian untuk membantu lebih ramai pelajar terutama di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, mengenai majlis ini, seramai 40 pelajar cemerlang SPM 2022 dari 6 sekolah menerima penghargaan. Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS mahu jurulatih, pegawai sukan dan atlet terlibat dalam Tamasya Parasukan Malaysia Para Seummah 2024 untuk memulakan latihan. Ia bagi mempersiapkan diri lebih awal agar dapat mengekalkan kejuaraan Sabah dalam Tamasya berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Alfred Angin berkata pihaknya sedang mengenal pasti fasiliti sukan kendalian kementerian yang perlu dibaik pulih. Kita akan sentiasa memantau. Sebab itu saya katakan tadi tanggungjawab kita itu untuk mempertahankan kejuaraan yang memang berat. Ya. Tetapi saya sudah katakan tadi tidak mustahil kita boleh mempertahankan. Tapi tidak mustahil juga kita boleh jatuh untuk menyandang kejuaraan itu sendiri. Jadi kita perlu berwaspada dan latihan itu perlu diteruskan ya sejurus saja lepas kejohanan Sukma yang lalu. Beliau ditemui RTM selepas lawatan ke pusat latihan para pimpong di Beaufort. Menurut Datuk Elron, penyelenggaraan fasiliti penting bagi memastikan pembangunan atlet termasuk atlet para di peringkat akar umbi dapat dilaksana dengan baik.
Pada Tamasya Para Sukma 2022, Sabah mempamerkan aksi cemerlang apabila mengungguli carta kutipan pingat dengan 54 pingat emas, 36 perak dan 35 gangsa. Ya, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak perkembangan dari negeri lain. Kembali bersama Sahih. Silakan, Sahih. Terima kasih, Anne. Projek menaik taraf Kompleks Sukan Labuan bernilai 17.4 juta ringgit memuaskan dengan kerja-kerja menaik taraf sudah mencapai 42% siap setakat ini. Pengarah Kerja Raya Labuan, Muhammad Faizul Muhammad Hali Hanafiah berkata, pembangunan projek berkenaan dipantau rapi dan dinilai oleh pasukan jurutera, arkitek dan teknikal jabatan berkenaan. Projek yang dimulakan pada Disember 2021 dijadual siap pada April tahun depan. Walaupun mengalami kelewatan sebanyak 14%, ekoran kesukaran mendapatkan bahan binaan dari Tanah Besar Sabah, terutama bagi pembinaan bumbung grandstand. Namun kontraktor utama masih mematuhi syarat projek dengan tenaga kerja mencukupi. Projek naik taraf merangkumi padang bola sepak, trek balapan serta gelanggang badminton dan tenis di Dewan Serbaguna. Kolam renang sedia ada pula akan dirobohkan berikutan kos penyelenggaraan yang tinggi. Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, memperkasa kemahiran perkhidmatan jagaan orang kelainan upaya OKU. Para petani di Sarawak diseru agar membuka minda dengan mencuba pertanian yang lebih menguntungkan. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan, Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM berhasrat untuk memperkasa kemahiran perkhidmatan jagaan orang kelainan upaya OKU menerusi satu skim latihan kemahiran berasaskan jenis-jenis ketidakupayaan. Menurut Menteri KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri, setiap kategori OKU seperti cerebral palsy dan autisma mempunyai keperluan dan kaedah jagaan yang berbeza. Satu skim latihan kemahiran di bawah bidang sosial perlu diwujudkan bagi melahirkan lebih ramai pelatih jagaan OKU yang dilengkapkan pengetahuan serta teknik secara mendalam ketika membimbing kanak-kanak OKU. Jadi maka dengan itu saya memang menyarankan agar kita memberi latihan. Dan saya telah memohon kepada kerajaan supaya kita memberi perhatian kepada ini dan supaya mereka dimasukkan dalam golongan pelatih seperti mana di bawah TVET, so that kita dapat train. Tapi ini bukan di bawah TVET ya, walaupun secara prinsipnya TVET memang melulus, tetapi oleh kerana kita di bawah sosial, maka kita perlu lakukan satu proses yang lain lagi supaya mereka ini ditrain di bawah satu skim sosial dan kita dapat melahirkan pelatih-pelatih yang lebih ramai untuk setiap negeri. Selain itu, Datuk Seri Nancy juga memberitahu pihaknya komited turun padang bagi melawat pusat-pusat kebajikan serta jagaan golongan OKU dan warga emas di seluruh negara bagi melihat keperluan penambahbaikan yang harus dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.
Beliau berkata demikian selepas lawatan rasmi ke Pusat Kebajikan Dato' Amar Hajah Jumaani di Satok, Kuching yang menempatkan Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK Seri Satok dan Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe Seri Satok. Dalam lawatan tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada PPDK Seri Satok dan Pawe Seri Satok. Baik, cadangan kerajaan negeri untuk mengklasifikasikan perdagangan karbon di bawah bidang kuasa Kementerian Peladangan dan Komuniti akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia MyCAC minggu ini. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC Nik Nazmi Nik Ahmad memberitahu kementeriannya akan membentangkan kerangka dasar karbon negara. Dalam mesyuarat tersebut yang akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta dihadiri oleh menteri-menteri besar dan ketua menteri. Katanya, sekira sudah diputuskan, ia hanya akan melibatkan proses perundangan secara dasar dan tidak dari segi perlembagaan. Kita akan buat secepat mungkin sebab minggu ni kita akan present kepada MyCAC yang saya kata tadi dipengerusikan oleh PM untuk kita butirkan dengan lebih lanjutlah bagaimana perjalanan kita untuk dasar karbon negara ni untuk dilaksanakan secepat mungkin sebab dia ada beberapa perkara melibatkan rundingan di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Beliau memberitahu kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan penyerahan 8 projek rancangan memulihkan koridor sungai yang telah disiapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran kepada Kerajaan Negeri di Wisma Bapa Malaysia pagi tadi. Terdahulu beliau memaklumkan pelaksanaan 8 projek berjumlah 63 juta ringgit yang telah diserahkan kepada kerajaan negeri hari ini, antaranya koridor Sungai Batang Kayan, Batang Balingian, Batang Sadong di Pekan Gedong dan Serian, Batang Sadong di Simunjan, retaining wall Sungai Baram, Rumah Naing, Pekan Sabtu Oyak dan Betong. Ujarnya NRECC akan terus bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam memastikan projek-projek pemulihan koridor sungai dapat diteruskan lagi bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat serta dapat memberi peningkatan hidup dan pertumbuhan ekonomi kepada negara. Saudara, para petani di Sarawak diseru agar membuka minda dengan mencuba pertanian yang lebih menguntungkan agar peluh dan keringat mereka membuahkan hasil yang lumayan. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Stephen Rundi Utom berkata, para petani harus bijak membuat pilihan tanaman jangka panjang serta mampu menghasilkan keuntungan yang besar kepada mereka. Katanya, tanpa mereka sedar, tanaman biasa seperti jambu batu dan padi juga boleh memberi keuntungan jika dibandingkan dengan kelapa sawit. Untuk sekilo kelapa sawit hampir 50 hingga 60 sen berbanding sekilo, manakala 1 tan jambu batu ialah 5,080 dan 1 tan kelapa sawit ialah 600. Beliau berkata kepada media selepas majlis makan malam sempena penutupan persidangan pegawai-pegawai kanan Senior Officers Conference Jabatan Pertanian Sarawak 2023 di Sibu baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri serius dalam mengusahakan tapak Dabai Belt di Song Ngemah dan memajukannya di kawasan tersebut tanpa memindahkan ke kawasan lain. Ini untuk supaya orang tahu bahawa dabai terbaik di dunia adalah datang dari kawasan Song, manakala di kawasan Katibas pula terkenal dengan ikan empurau. Jelas Datuk Seri Stephen lagi, pihaknya juga memerlukan kerjasama daripada komuniti petani persendirian yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang pertanian. Hal ini kerana individu tersebut bakal menguruskan pelaksanaan kepada industri hiliran dalam sektor pertanian yang bernilai tinggi seperti durian, nanas dan kelapa. Masyarakat serta penggiat industri perlu memainkan peranan untuk menggalakkan generasi baharu untuk menghargai dan menerima warisan lama agar tidak ditelan zaman. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan berkata, ia penting untuk memberi kesedaran kepada generasi baharu dalam memelihara budaya, seni kraf, seni persembahan serta penghasilan tekstil. Menerusi inovasi teknologi, generasi masa kini berupaya membawa perubahan besar dalam seni warisan selari dengan perkembangan semasa. Beliau berucap pada majlis perasmian Nuansa Seni edisi ketiga Pesona Nusantara di Kuching.
Terdahulu berucap dalam majlis yang sama, pengarah program berkenaan Dr. Sharifah Suzana Wan Syukran memaklumkan program itu diadakan untuk memartabatkan seni tekstil warisan tradisional Songket serta bakat-bakat pereka fashion dari dalam dan luar negara. Dalam program tersebut, turut diadakan persembahan persona Nusantara yang menampilkan rekaan seni 10 pereka fashion dari Sarawak, Sabah, Brunei dan Indonesia. Hadir sama pada majlis itu Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Raden Sigit Wijaksono. Masyarakat harus sentiasa peka dan mengambil langkah proaktif untuk membendung wabak rabies dan penyakit demam denggi. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, ini kerana kedua-dua wabak ini masih menular dalam kalangan masyarakat di bandar maupun luar bandar. Katanya data Kementerian Kesihatan sehingga pertengahan Jun 2023 menunjukkan berlaku peningkatan sebanyak 149.6% kes berbanding pada tahun 2022 dalam kes denggi di Malaysia yang meningkatkan kadar kematian sehingga 160%. Manakala sebanyak 11 kes rabies dalam kalangan manusia termasuk 9 kes kematian telah dilaporkan di Sarawak sejak 1 Januari 2023 sehingga 15 Mei 2023. Ini menjadikan jumlah kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak sejak wabak diisytiharkan pada Julai 2017 sebanyak 66 kes dengan 59 kematian. Ujarnya daripada data ini maka sedia maklum betapa seriusnya impak penyakit demam denggi dan penyakit rabies terhadap sistem kesihatan komuniti. Sehubungan itu, beliau bangga dengan pihak Majlis Daerah Sarike dan lain-lain agensi yang terlibat kerana mempunyai inisiatif seperti ini datang ke luar bandar semata-mata mahu memberi kesedaran kepada komuniti, menyampaikan maklumat-maklumat yang penting demi kepentingan masyarakat setempat. Beliau berucap demikian pada program kesedaran denggi dan rabies di Dewan Masyarakat Kampung Selalang, Sarike baru-baru ini. Ujarnya, program kesedaran mengenai penyakit demam denggi dan rabies dalam kalangan komuniti di bandar, lebih-lebih lagi di luar bandar sangatlah penting. Beliau menyeru kepada penduduk di Selalang agar mengambil inisiatif dan peluang ini untuk mengetahui serta mempelajari lebih banyak lagi maklumat yang dibawa oleh kerajaan ke kawasan Selalang ini. Maklumat penting sebegini perlu disebarkan menerusi pelbagai media agar semua peka kepada situasi semasa dan langkah pencegahan awal dapat dibuat demi kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Beliau turut menggalakkan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Rumah Panjang melaksanakan program sendiri secara berkala di kawasan masing-masing. Radio Televisyen Malaysia RTM harus menang dalam penggunaan platform digital bagi memastikan ia kekal relevan dan menjadi stesen penyiaran pilihan utama masyarakat. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, masyarakat masa kini telah beralih kepada platform digital untuk mendapatkan maklumat atau melayari pelbagai kandungan siaran kerana mudah diakses kerana tanpa mengira lokasi keberadaan. Suhaimi bagaimanapun menegaskan kandungan yang disediakan haruslah menarik, padat dan menepati selera penonton. Sehubungan itu, pelbagai perancangan telah dan sedang dilakukan oleh RTM untuk mencapai matlamat tersebut. Katanya, aplikasi RTM Klik antara platform digital yang disediakan untuk memudahkan masyarakat memilih pelbagai kandungan siaran di RTM. Antaranya siaran AM Show iaitu segmen berbentuk hiburan yang dimuat naik di RTM Klik. Selain itu, Kanta 744 iaitu berita yang padat dan ringkas bersiaran selama 15 minit setiap hari sebelum siaran berita perdana antara pembaharuan dalam segmen berita. Manakala penambahbaikan untuk siaran radio katanya akan diumumkan kemudian. Banyak yang sedang dalam perancangan. Jadi kita buat sikit-sikit, berita dah on, hiburan dah on, radio dah on, dan sekarang kita tengok dokumentari dan sebagainya. Jadi kita step by step dan benda ini berjalan dengan sangat lancar. Suhaimi berkata demikian ketika ditemu bual di Sarawak FM hari ini. Polis Sarawak menerima 4 laporan berkaitan kes penipuan dalam talian melibatkan kerugian hampir RM260,000 yang berlaku antara 23 Jun dan Sabtu lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, 2 kes membabitkan tawaran kerja sambilan dalam talian yang tidak wujud. 1 kes masing-masingnya pula melibatkan tawaran pembelian tiket konsert dalam talian dan penyamaran melalui panggilan telefon.
Beliau berkata kes pertama berkaitan tawaran kerja sambilan dalam talian yang tidak wujud melibatkan seorang wanita 30-an yang merupakan eksekutif sebuah syarikat minyak di Bandar Miri pada 2 Julai lepas. Mangsa yang telah terpedaya mengalami kerugian RM106,737 akibat 10 kali transaksi pembayaran kepada 8 akaun bank berbeza. Kes kedua pula melibatkan seorang kerani wanita di sebuah syarikat pembekal perubatan di Kuching. Pada 28 Jun lepas, mangsa tertarik dengan iklan di Facebook oleh penama profil Alena Loh untuk kerja sambilan yang menawarkan kerja menonton filem dan mendapat komisen. Bagi toren itu, mangsa perlu membuat pembayaran bagi setiap filem yang ditonton jika mahu mendapat komisen. Kerana terpedaya, wanita itu membuat 13 kali transaksi pemindahan wang ke 6 akaun bank yang berbeza berjumlah RM54,031.78. Dato' Azman berkata kes penipuan tawaran pembelian tiket konsert dalam talian membabitkan seorang lelaki pertengahan 50-an yang merupakan jurutera di Kuching. Pada 6 Julai lepas, mangsa telah melihat iklan penjualan tiket konsert penyanyi Taylor Swift di laman media carousel. Mangsa yang berminat telah membuat pembelian 3 tiket berjumlah RM11,530 dalam 3 transaksi ke akaun bank yang diberikan suspek. Kes penipuan penyamaran melalui panggilan telefon melibatkan seorang wanita yang bekerja sebagai pengurus syarikat swasta di Miri. Pada 7 Julai lalu, mangsa telah menerima panggilan telefon dari nombor yang tidak dikenali dari pihak bank HSBC kad kredit mendakwa nama mangsa ada digunakan untuk membuat kad kredit di Ipoh Perak dan penggunaan telah dilakukan 2 kali. Selain itu, nama mangsa juga dikaitkan dengan kes pengubahan wang haram. Akibat panik, mangsa telah mengeluarkan wang dari akaun miliknya sebanyak RM84,800 dan dimasukkan ke 2 akaun bank yang telah diberikan suspek bagi tujuan membersihkan namanya. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bu Mar, terima kasih. Pindaan perlembagaan untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara akan dibentang di Parlimen September ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata perkara itu terlebih dahulu akan dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja yang dijangka berlangsung minggu ini. Hak warga negara itu hanya kepada bapa. Jadi tak termasuk ibu. Jadi kita nak masuk ibu, bapa. Kalau dalam perlembagaan tak adil kalau kita hanya letak bapa dan tak masuk ibu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan Undang-Undang Antarabangsa Malaysia 2023 di Ibu Negara. Perbincangan antara Perdana Menteri dan Ketua Pegawai Eksekutif Tesla, Elon Musk, dijangka bukan sahaja tertumpu kepada kenderaan elektrik EV, malah lebih daripada itu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berpendapat banyak bidang potensi bersama boleh diteroka. Saya rasa kita tunggu dulu. Saya pun tak nak mendahului perbincangan yang akan diadakan di antara Yang Berhormat Perdana Menteri Elon Musk. Tetapi yang penting ini adalah satu perkembangan positif saya harap, dan kerana kita dah tahu setakat ini Tesla contohnya ada memberi komitmen dan ada pelancaran pun pada 20 bulan Julai ini. Yang kita mahu ialah supaya potensi pelaburan ataupun komitmen pelaburan yang lebih tinggi dalam sektor otomotif dan juga dalam sektor-sektor lain. Beliau berkata demikian pada majlis pra-pelancaran pameran mobiliti elektrik antarabangsa IEMS 2023. Perdana Menteri dijangka menerima panggilan telefon daripada Musk hujung minggu ini. Tesla juga akan menyertai IEMS 2023 yang bakal diadakan pada 4 hingga 6 Oktober. Langkah kerajaan menstruktur semula pinjaman Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dilihat mampu memberi manfaat besar kepada kebajikan dan kesejahteraan terhadap golongan peneroka. Ketua Peneroka Kebangsaan Sulong Jamil Muhammad Sharif berkata langkah Perdana Menteri itu menunjukkan keprihatinan kerajaan Madani. Ini perjuangan peneroka. Perjuangan peneroka di peringkat akar umbi dan bawa ke atas. Saya selaku Ketua Peneroka Kebangsaan dan Jabatan Kuasa Perunding Peneroka bincang. Berapa kita 15 tahun.
15 tahun PEDA tak ada keluarkan penyata pada kita. Jadi kita rasa banyak hutang-hutang yang tak wajar. Itu benda tu kita berjuang. Jadi bila Perdana Menteri Perpaduan Madani Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk, dia merealisasikan, dia bantu PEDA 1 bilion setahun untuk bayar pokok saja. Jadi PEDA dah lega lah. Tambah sulung lagi, inisiatif proaktif yang diumumkan membantu golongan peneroka meningkatkan taraf ekonomi mereka selain dapat memulihkan kembali kedudukan keuangan Felda. Jadi sekarang ni dengan kita beli FGV tadi, pendapatan kita bertambah, ada pendapatan mungkin daripada kilang, daripada LLA, sawit tadi, kita mungkin boleh dapat 1 bilion lebih. Jadi kita boleh bayar gaji, bayar pendahuluan tanam semula peneroka, bayar sara hidup, baja. Jadi di samping itu interest daripada sukuk tadi kita mampu bayar. Jadi itu sebab saya kata tadi tak sampai 10 tahun, 8 tahun, Felda dah boleh berjalan balik seperti ke landasan asal dia. Cadangan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bulanan atau berkala membolehkan penerima mendapat manfaat jangka panjang. Pada masa sama, memastikan kelangsungan hidup pesara lebih terjamin dengan simpanan selepas bersara selain dapat membuat pelaburan untuk masa hadapan. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai menjelaskan jangka hayat hidup yang semakin meningkat mutakhir ini memerlukan setiap individu punyai pendapatan pasca persaraan yang lebih stabil. Peraturan yang ada sekarang membolehkan pencarum untuk mengeluarkan kesemua wang simpanannya. Sasaran yang ditetapkan ialah RM240,000 untuk semasa mereka mencapai umur 55 tahun. Andaian asas selama ini ialah RM240,000 adalah cukup untuk hidup 20 tahun lagi selepas bersara. Usia kebanyakan penduduk isi rumah adalah dalam lingkungan 75 tahun. Ini bermakna mereka memerlukan jumlah simpanan yang lebih untuk terus hidup. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM. Penganjuran Festival Filem Antarabangsa Asia AIFA yang akan diadakan pada 2 hingga 4 Ogos ini di Old Court House, Kuching, Sarawak mampu memberi manfaat serta anjakan sasaran kemasukan pelancong ke negeri itu. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, menerusi penganjuran AIFA, sasaran kemasukan 3 juta pelancong menjelang hujung tahun ini dijangka tercapai. I might not be able to give exactly, tapi untuk 1 bulan, now dia melebihi visitors, turis, dia melebihi 400,000 1 bulan, dalam 1 bulan. Ya. Ini adalah data yang kita terima daripada immigration. Setakat Januari hingga Mei tahun ini, jumlah kedatangan pelancong ke negeri itu direkodkan sebanyak 1.6 juta orang berbanding 1.2 juta pelancong untuk tempoh sama tahun lepas. Dengan pelbagai acara berlangsung sepanjang tahun ini, kementeriannya turut berusaha menaikkan prestasi pemulihan sektor pelancongan Sarawak termasuk mengadakan jalinan antarabangsa. Okay, YB Datuk Seri going through actually. Kementerian Pendidikan KPM akan buat siasatan segera berhubung tular beberapa pelajar trauma ke sekolah gara-gara didakwa sering digigit oleh guru lelakinya. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying berkata beliau sudah mengenal pasti pendedahan itu yang dibuat oleh salah seorang ibu mangsa di media sosial sejak semalam. Jelasnya siasatan akan dijalankan bagi memastikan sekiranya berlaku kes sedemikian. Kami memandang serius atas perkara ini dan pada masa yang sama kami akan menjalankan siasatan lanjut
tersebut. Sekiranya ada kes begitu, tindakan yang sewajarnya tentu akan diambil. Jadi kita akan buat siasatan dulu. Tapi di sini saya ingin menegaskan yang KPM tidak pernah membenarkan perkara ini berlaku dan akan mengambil langkah pencegahan untuk memastikan yang ini tidak akan berlaku. Terdahulu, tular hantaran seorang ibu yang mendakwa bahawa anak lelakinya berusia 6 tahun digigit seorang guru hingga menyebabkan emosi murid itu terganggu. Sementara itu, Hu Ying berkata KPM turut tidak berkompromi terhadap dakwaan berlaku elemen buli terhadap seorang pelajar yang mencekik adiknya sehingga mati di Melaka baru-baru ini. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bagan Jaya, Butterworth. Menerusi lawatan itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM500,000 untuk kerja-kerja naik taraf dan penyelenggaraan sekolah terbabit. Kami telah memberikan peruntukan sejumlah RM500,000 bukan sahaja untuk bumbung, untuk kantin, untuk wiring dan sebagainya. Terutamanya kita pastikan keselamatan murid-murid terjamin. Polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan berhubung kejadian seekor anjing diseksa sehingga mati di Kampung Teluk Tempoyak, Batu Maung. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hau Kok Ching berkata 3 lelaki berusia 40 hingga 53 tahun itu ditahan antara pukul 11.45 malam tadi dan 1 pagi ini di sekitar Batu Maung hasil risikan dan intipan yang dijalankan. Beliau berkata ketiga-tiga mereka yang terdiri daripada ejen kargo, nelayan dan pemandu bas direman sehingga 12 Julai bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 29-1 Akta Kebajikan Haiwan 2015. Siasatan awal mendapati 3 lelaki itu tidak mempunyai rekod jenayah dan saringan air kencing juga mendapati mereka bebas daripada pengaruh dadah. Video insiden berkenaan tular semalam yang menyaksikan suspek menyerang sesuatu menggunakan kayu di kawasan Semak. Siasatan awal mendapati insiden berlaku malam Sabtu lalu. Katanya tindakan tegas akan diambil ke atas mereka yang mendera atau memukul binatang tanpa alasan munasabah. Orang ramai juga diingatkan supaya tidak menularkan video insiden berkenaan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan terus membela nasib komuniti nelayan menerusi pelbagai bantuan dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi golongan berkenaan. Terbaru, sebanyak RM1.4 juta disalurkan kepada komuniti nelayan di Perlis dari Persatuan Nelayan Kawasan PNK Perlis Selatan dan Kuala Perlis. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil memaklumkan sebanyak RM1.3 juta merupakan bayaran allowance sara hidup nelayan sepanjang tahun ini. Bantuan lain yang turut diberikan 4 unit enjin bot dan 50 unit kotak ikan berinsulasi berjumlah RM70,000 di bawah program peningkatan pendapatan iaitu bantuan peralatan penangkapan ikan. Kita juga membuat penyerahan bakul makanan food basket yang berjumlah RM3,000 kepada 50 orang penerima nelayan. Dan juga kita ada memberikan sumbangan pada Persatuan Nelayan Perlis Selatan ini untuk mereka mengembangkan aktiviti perniagaan mereka dalam industri hiliran dan dipanggil geran pemadanan change upgrade produk sebanyak RM42,000. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah mengingatkan rakyat untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan lokasi beriadah. Ia sebagai langkah berwaspada diambil bagi mengelakkan risiko kejadian tidak diingini. Titah baginda, semua pihak perlu memeriksa terlebih dahulu dari segi aspek keselamatan, terutama membabitkan kawasan rekreasi yang baru sebelum membawa keluarga beriadah. Bencana boleh berlaku di mana-mana sekalipun, ya. Saya harap berhati-hatilah kali nak pergi ke tempat yang kita tak kenal tempat dia. Elok ambil periksa dulu sebelum bawa keluarga ke tempat yang baru, ya. Itulah ingatan saya. Baginda bertitah demikian selepas berkenan berangkat menyantuni keluarga mangsa tragedi kepala air jeram air putih di Felda Lepar Hilir 3, Kuantan, Pahang. Dalam kunjungan itu, baginda turut menyampaikan sumbangan kepada keluarga mangsa serta menyampaikan kata-kata semangat kepada wakil keluarga Allahyarham Azizah EE dan Allahyarham Karim Abdullah.
Sama-samalah kita semua berdoa supaya roh-roh mereka ini digolongkan dalam golongan orang yang akan masuk ke syurga jannah lah. Mudah-mudahan ya. Dan golongan yang mati syahid akhirat lah. Dan kita sama-sama lah mendoakan. Dan bagi keluarga saya harap bersabar dan harus teruskan amalan-amalan baca ya. Yasin, baca Quran untuk sedekah kepada yang meninggal. Perasaan terharu lah. Rasa sedih semua ada. Gembira pun ada, nak buat macam mana. Dah terjadi macam ni. Ada lagi agung yang turun kita. Terima kasih lah semua. Itu je. Perhatian daripada anak dia sampai ayah dia kan. Terima kasih lah semua. Polis Kelantan telah mengenal pasti 16 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN yang dianggap sebagai kerusi panas menjelang pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 ini. Kota Baru, Machang dan Gua Musang antara lokasi kerusi panas berdasarkan perlawanan sengit, keadaan penyokong serta sejarah kemenangan calon di beberapa DUN di kawasan itu. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Zaki Harun berkata, anggota polis akan digerakkan untuk memantau kerusi panas tersebut. Selain melakukan tugas biasa, pihaknya juga akan memberi tumpuan kepada lokasi terbabit bagi mengelak kejadian tidak diingini. 16 kawasan yang kita jangkakan based on kesengitan itu, based on penyokong-penyokong yang berada di situ, based on history kemenangan parti-parti tertentu di situ. Jadi kita gabungkan semua, kita come up dengan 16 yang kita beri tumpuan. Tapi bukan bermakna hanya 16 ni beri tumpuan. Tapi 16 ni kita nak monitor bermula. Bukan hari ni dah bermula dah pun. Seorang anak yatim cekal melaksanakan tanggungjawab menjaga nenek telantar uzur di rumahnya di rancangan pemulihan tanah RPT Kesedar, Sungai Terah, Gua Musang, Kelantan. Menurut Ahmad Syarimi Hasani, 18, neneknya Hamisah Long, 80 tahun, mula terlantar sakit sejak tahun lalu akibat penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kencing manis serta buah pinggang dan memerlukan penjagaan rapi. Ahmad Syarimi, bekas pelajar Sekolah Menengah Agama Mahat Muhammadi Gua Musang baru-baru ini memperoleh 7A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Katanya kesusahan hidup yang dihadapi menyebabkan dia berdikari dengan melakukan kerja sambilan sambil bersekolah sejak berumur 14 tahun. Katanya dia berharap dapat melanjutkan pelajaran ke Institut Pendidikan Guru IPG bagi mengejar cita-cita sebagai pendidik. Sebelum ni dia sakit-sakit biasa je, bolehlah jalan ke apa. Lepas tu ada sebelum terakhir tahun lepas adalah macam kau tenak lah maknanya. Kalau lama kau sakit ke apa. Lepas tu ada buah pinggir ke apa. Lepas tu macam ada masa tu dia akan kena apa ni, hyper lah. Pak doktor kata lah. Jadi tak larat nak kalau macam dek gini dia akan jatuh tepi gitu. Dan tak ada tenaga langsung lah. Gapa saya mohonnya banyaklah saya mohon kalau ada rezeki kat dapat. Tapi macam saya punya harapan boleh masuk IPG lah sebab nak jadi ustaz. Orang ramai yang ingin memberi sumbangan boleh menghubungi Ahmad Syarimi di talian 0111-782-8434 atau menerusi bank Maybank seperti yang tertera. Berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.